Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi Asmida dalam Warisan Kita. Anda semua mesti dah tahu kan saya ada dekat mana? Saya ada di Alor Negeri Kedah Darul Aman, ataupun kita kenal sebagai negeri jelapang padi. Okey. Negeri Kedah ni dia bukan je terkenal dengan pemandangan dia yang cantik, sawah padi dia yang luas, tetapi negeri Kedah juga terkenal dengan kesenian tradisional. Antaranya ialah hadrah. Kalau anda semua nak tahu, hadrah dipercayai berasal daripada Parsi dan telah dibawa ke Pulau Pinang pada kurun ke-19 oleh orang India yang berasal daripada Bengal dan juga Nagor. Hadrah merupakan perkataan yang berasal daripada Arab yang bermaksud dikir yang diiringi oleh paluan kompang dan juga rebana kecil. Menurut Profesor Muhammad Taib Osman, hadrah merupakan puisi rakyat yang mempunyai unsur-unsur keagamaan. Satu persembahan hadrah ini biasanya mengandungi 15 hingga ke 30 orang yang akan menyanyi dan juga bermain kompang. Kemudian di pertengahan persembahan itu akan masuklah 2 orang lelaki dewasa yang berpakaian seperti wanita akan menyanyi dan juga menari di tengah-tengah persembahan hadrah itu. Jadi inilah dia tetamu kita, seorang profesor, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Gaus Nasruddin. Beliau merupakan seorang pengkaji budaya yang sangat terkenal. Apa khabar, Prof? Jadi, Alhamdulillah. Jadi hari ini saya dengan penonton warisan kita ni nak tanya Prof beberapa soalan berkenaan dengan hadrah. Jadi nak tahu juga di mana ataupun daripada mana sebenarnya asal-usul hadrah ni, Prof? Ya. Hadrah ni dia berasal daripada pekarangan Timur Tengah. Kerana kata daripada Hadramaut. Dan dibawa masuk melalui India ke Malaysia. Dan dimain saya ingat oleh orang India daripada Bengal dengan Nagor. Prof, di mana keunikannya hadrah sekarang ni? Walaupun tak banyak, tapi pada pendapat Prof, di manakah keunikannya hadrah ini? Saya rasa pada masa sekarang rhythm dia hadrah tu dia lebih pada rhythm. Dulu dia ada banyak rhythm, ada pertelingkahan gendang ibu, gendang anak. Jadi Prof, sebelum kita mengakhiri kita punya perbualan ni, satu saya nak tanya Prof, macam mana kita nak mengekalkan kesenian hadrah ni, sebab semakin lama sekarang ni semakin hilang. Jadi macam mana kita nak mengekalkan tradisi ini? Satu, kita selitkan sebagai unsur co-curricular di sekolah. Sebagai unsur permainan belia. Melalui ini mesti ada gabungan daripada Kementerian Budaya, Kebudayaan, gabungan. Bagaimana kita boleh gunakan bukan hadrah saja, malah unsur-unsur lain tradisional, permainan tradisional boleh kita gunakan sebagai satu kegiatan kumpulan belia. Jadi terima kasih banyak-banyak Prof kerana perkongsian ini sangat berguna, dan saya rasa penonton warisan kita pun dapat banyak manfaat kan daripada pandangan dan pendapat daripada Prof. Jadi kita akan berehat sebentar, jumpa sebentar lagi. Bila kita bercakap tentang kesenian tradisional, terutama sekali hadrah, saya ada beberapa soalan saya nak tanya anda semua dekat rumah. Pertama, mampukah kita untuk memelihara kesenian hadrah ini sebagai warisan? Dan yang kedua, apakah yang kita lakukan untuk memelihara kesenian ini? Jadi, untuk menjawab semua soalan itu, kami bawakan seorang pengarah daripada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Kedah. Jamu nasi kawat, naik kapal terbang, turun kepala batai, makan tos
Baiklah, kita bersama dengan Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Kedah, iaitu Encik Muhammad Rizal bin Ismail. Apa khabar Cik Rizal? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi Cik Rizal, saya nak bertanya dengan Cik Rizal berkenaan dengan topik warisan kita pada hari ini, iaitu hadrah. Jadi di negeri Kedah sendiri, di mana dan bagaimanakah penerimaan rakyat negeri Kedah, di mana kedudukan kesenian hadrah ini? Di negeri Kedah kita masih mempunyai satu kumpulan hadrah, iaitu kumpulan Cahaya Bulan yang bertapak di Kampung Bayas Baru. Dan kumpulan ini sentiasa aktif memberikan persembahan-persembahan. Saya nak tahu apa agaknya usaha-usaha yang JKKN dah lakukan supaya kesenian ni tak dilupakan, terutama sekali di kalangan generasi muda. Selain daripada JK, hadrah juga kita bantu untuk dimartabatkan kembali dengan mengadakan pelbagai program-program yang boleh menyemarakkan semula hadrah. Antaranya pada tahun 2018 dan 2019 kita membuat program-program berbentuk perantisan, iaitu mencari bakat-bakat baru di kalangan anak muda untuk berlatih dan mencari pengalaman daripada tokoh-tokoh hadrah yang masih ada. Dan di negeri Kedah ini, di Kampung Bayas Baru, kita masih ada 5 orang tokoh yang masih hidup. Dan selama 4 bulan kita hantar pelajar-pelajar ini, budak-budak Januari ini untuk belajar hadrah. Alhamdulillah. Dan setelah itu pada bulan Oktober tahun lepas, kita minta mereka mempersembahkan apa yang dipelajari selama 4 bulan dalam satu majlis yang penuh gilang-gemilang lah. Bagi saya, kalau JKKN sahaja yang menyokong kesenian ini tak cukup. Jadi macam mana sambutan badan-badan bukan kerajaan pula di negeri Kedah ini untuk memartabatkan kesenian hadrah? Alhamdulillah, sehingga hari ini badan-badan bukan kerajaan, pihak-pihak swasta, badan-badan berkanun banyak memberikan sokongan moral kepada JKKN untuk memartabatkan seni hadrah. Di mana dari semasa ke semasa ada saja permintaan-permintaan daripada terutamanya pihak-pihak swasta untuk menjemput kumpulan hadrah membuat persembahan di majlis-majlis yang tertentu. Dan kita amat mengharapkan supaya kumpulan-kumpulan ini perlu didokong dan didorong sentiasa dan tidak putus-putus, dan pihak swasta boleh menjalankan peranannya dengan memberikan sumbangan, dana dan sebagainya untuk membantu memartabatkan lagi kumpulan hadrah. Itu juga kita mengharapkan sokongan daripada jabatan-jabatan kerajaan yang masih berminat untuk terus memberikan galakan kepada kumpulan-kumpulan hadrah, dan terutamanya jabatan pendidikan, di mana Januari ini terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah yang cukup berminat. Dan kalau boleh kita mencadangkan sebagai satu platform diwujudkan untuk terus memberi ruang dan peluang kepada Januari untuk mempelajari hadrah di sekolah-sekolah pada sesi-sesi yang dirasakan sesuai. InsyaAllah. Dan saya harapkan dengan adanya rancangan warisan kita ni membuka lagi mata. Mungkin ada yang sedang menonton, penonton dekat rumah tu kan sedang menonton, ada pihak-pihak bukan kerajaan yang ingin menyokong ataupun memberikan sumbangan, sangat-sangatlah dialukan untuk kita memartabatkan kesenian hadrah kita. Terima kasih Encik Rizal kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita. Jadi kita akan berhenti rehat dan jumpa sebentar lagi. Anda masih lagi bersama saya Asmida dalam warisan kita. Untuk maklumat anda semua, seni hadrah ni penggiat-penggiatnya masih lagi aktif sehingga sekarang. Walaupun sebenarnya kumpulan hadrah ni makin lama makin berkurangan. Dan setengah-setengah penggiat ini mungkin mewarisi kesenian ini daripada datuk dan juga nenek mereka. Tapi ada juga penggiat-penggiat yang baru sahaja bergiat dalam seni hadrah ni. Jadi, saya di sini di Kampung Budaya ingin menemu bual dan berkongsi bersama-sama dengan seorang penggiat seni hadrah, iaitu Abang Syafi'i, atau kita panggil dia Abang PE.
saya punyalah cari sampailah saya di sebuah kampung ni di negeri Kedah bersama dengan penggiat asal seni hadrah ini iaitu Encik Syafiee bin Wahab ataupun kita kenali dipanggil sebagai Abang PE. Apa khabar Abang PE? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sihat Ya, sihat alhamdulillah. Jadi kami ni daripada warisan kita. Saya ni mewakili penonton kat rumah tu Ada banyak soalan nak tanya dengan Abang PE. Nak tanyalah masa mula-mula dulu sejak bila berkecimpung, sejak bila bermain hadrah ni. Tapi sejak bermain hadrah ni tahun 1997. Sebelum tu Bapi bekerja. Setelah tamat bekerja, Bapi masuklah kumpulan hadrah ni. Masa main hadrah ni, masa tu main di Lahak. Kemak Lau lah Lahak ni. Umur berapa masa tu? Masa tu umur Bapi dalam umur 40-an lah. Dalam 40-an lah. Sejak daripada situ sampailah sekarang ni lah. Sekarang ni tapi buat masa sekarang ni kita hadrah ni memang ada lagi aktif lagi, tapi banyak kat ahli-ahli tu yang meninggal dunia. Yang tu je. Banyak kat hadrah ni orang-orang veteran lah, kita tahu orang tua-tua. Yalah, betul. Generasi baru-baru ni memang tak ada lah. Tak ada kurang kurang sambutan generasi baru ni. Jadi Abang PE sendiri belajar hadrah masa tahun 1997 tu daripada keluarga ke ataupun kawan-kawan? Daripada kawan-kawan ni, sebab masa tu sebelum tu dah lepas tubuh dah 80. Lepas tu Bapi masa tu Bapi duduk kerja. Selesai tamat bekerja tu Bapi terus masuk hadrah, masuk sekali kawan-kawan lah. Daripada situlah sampai hingga sekarang ni. Alhamdulillah. Ada jugalah kiranya penerus seni hadrah tu kan. Rasanya mestilah ada sesuatu yang istimewa lah yang menarik hati Abang PE ni nak main hadrah masa mula-mula dulu kan. Okay. Apa agaknya yang istimewa tu? Yang istimewa tu hadrah ni, kita kata banyakkan seni ni, seni budaya kita takkan luput di tengah zaman. Betul. Sebab hadrah ni di negeri Kedah hanya di sini ya ada. Di negeri Kedah mungkin Kubang Pasu ni ya ada di hadrah. Tempat-tempat lain memang tak ada. Itu yang kata kita tertarik sebab hadrah ni, sebab dia main banyak ramai. Bukan kita main seorang. Dia nyanyi yang beramai-ramai. Ramai. Bernyanyi bersama dengan main gendang. Main gendang. Ya. Jadi Abang PE belajar menyanyi dulu ke atau belajar main gendang atau sama-sama? Sama-sama. Sambil main gendang, sambil kita menyanyi, belajar menyanyi. Masa persembahan waktu sekarang ni, bila Abang PE ajar generasi muda, ada tak perubahan yang dilakukan atau Abang PE ajar benda yang sama juga, benda yang asal dulu, yang lama dulu? Okey. Hadrah ni sebenarnya dia tak boleh ubah. Sebab muzik-muzik dia, kalau kita ubah dia tak akan jadi hadrah. Dia akan jadi lain. Sebab apa? Dia mempunyai 5 gendang rebana, 1 gendang anak, 1 gendang besar. Dia sebab duduk ada 7. Bila duduk ada 7 set ni, kalau salah satu tak ada, dia tak akan jadi hadrah. Lagipun dia lagu-lagu pun dia berbeza daripada zaman sekarang dengan zaman dulu. Betul? Sebab hadrah ni dia seni kata dia payah dikaji. Banyak itu hari kita dalam permainan hadrah dulu, dia orang bahasa ada saka pemain kaji bahasa-bahasa hadrah. Kita tanya dia orang pun dia orang tak boleh nak jawab. Bahasa hadrah ni. Sebab sekarang ni kita ubah lagu, cuma ubah sikit-sikit je bagi penonton, pendengar faham apa itu hadrah, apa itu lagu hadrah. Itulah agak-agaknya kan Abang PE, macam mana caranya kita nak menarik orang baru sekarang lah nak minat dengan hadrah ni, sebab dah lama sangat orang tak tahu kan. Macam mana tu agaknya cara? Ya, sekarang ni buat masa sekarang ni kita memang ada lah, kita kata tak ramai lah, taknya majoriti ramai lah yang budak-budak muda yang ingin masuk hadrah ni. Sebab kita bagi perangsang ke mereka. Sebab apa kita main seni kita ni, kita seni tak akan pupus. Sebab apa seni hadrah ni tak akan, kita jangan pergi pupus lah. Sebab apa dia tu memang hak kita. Betul. Bila tu generasi ada lah 2-3 orang lah. Tu ada yang dekat rumah tengah tengok tu kan. Yang ada 2-3 orang memang depan nak masuk kumpulan kita ni. Tetapi buat masa sekarang ni kita kata nanti kita nak atok DJ yang baru.
betul. Strategi yang baru supaya generasi yang kita akan datang ni akan boleh pelapisan ada. Betul. Kita semua penonton kat rumah semua nak tahulah apa harapan Abang PE untuk seni hadrah ni macam mana untuk kita bawa ke masa akan datang. Okey, sekarang ni kumpulan hadrah ni kita nak bawa masa dapat salah satu perjalanan kita kena orang kata pamerkan kepada yang ramai. Betul? Pertama satu, yang kedua sebab setengah daripada setengah tu memang tak tahu di mana hadrah. Dengar yang kata hadrah tetapi tak tahu apa itu hadrah. Contohnya ni saya. Sebab kita kata sekarang kan banyak kan dalam TV apa pun tak ada pamer apa hadrah. Bila kita dah masuk dalam pelancongan apa lah, nanti pelancong-pelancong asli mari tengok taman hadrah. Dia tahu dah dia punya rasilah, dia punya jadual dia tempat-tempat hadrah ni. Sebab sekarang ni kita hadrah ni dia orang terpendam di bawah. Betul. Bila pendam di bawah, kita macam mana nak angkat kesenian kita? Kita nak tempat untuk dipersembahkan, kan? Dipersembahkan. Sebab tu kita adakan tempat di sini, di Kampung Budaya, di Bayah ni lah. Alhamdulillah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Abang PE dan juga semua orang di Kampung Budaya ni kerana sudi menyambut kami dengan begitu baik sekali dan kita berkongsi tentang seni hadrah ni. Terima kasih Abang PE. Sama-sama. Demikianlah tadi perkongsian kami berkenaan dengan kesenian hadrah di negeri Kedah ini. Jadi diharapkan kesenian ini akan terus berkembang dan segar sebagai warisan kita sepanjang zaman. Untuk anda di rumah, jangan lupa temu janji bersama saya Asmida di episod yang akan datang dan cintailah warisan kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Puan Bundiman. Selamat datang kami ucapkan kepada Puan Bundiman. Apabila kulit